Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biiznillah, bersama saya Nazrah Nur Rahmat, kita dipertemukan lagi menerusi Al-Hidayah, teman muhasabah. Hari ini saya berada di Muzium Negeri Sembilan yang terletak di Bandar Seremban. Tidak dilupakan selawat serta salam buat junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang tercinta, kaum kerabat baginda, para sahabat serta para pendukung perjuangan Islam hingga hari kebangkitan. Saudara, kalimah Allah bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim yang bermaksud dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sememangnya kasih sayang Allah tiada batasannya. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang bermaksud, Allah mempunyai 100 rahmat, iaitu kasih sayang, dan menurunkan satu daripadanya kepada haiwan, jin dan manusia. Dan dengannya itu, mereka berbelas kasihan dan berkasih sayang. Dan dengannya juga, binatang-binatang buas menyayangi anak-anak mereka. Dan Allah menangguhkan 99 daripadanya sebagai tanda kasih sayangnya pada hari kiamat kelak. Memasuki minggu ketiga bulan yang penuh keberkatan ini, Al-Hidayah berkunjung ke Negeri Sembilan, berkongsi kasih bersama anak-anak yatim Gedong Lalang, Murad Foundation. Ketibaan kru Al-Hidayah bersama alumni Majlis Perwakilan Pelajar MPP Universiti Teknologi Mara UiTM ke rumah anak-anak yatim dan miskin Murad Foundation disambut ramah oleh penghuninya. Rumah tersebut didiami oleh 55 orang anak yatim. Majoritinya berumur di bawah 12 tahun dan merupakan penduduk sekitar Negeri Sembilan. Apa khabar adik semua? Saya bersama alumni MPP UiTM meraihkan anak-anak yatim ini sambil berkenalan dengan mereka. Anak-anak yatim merupakan mereka yang disayangi Allah, dan siapa yang menyantuni anak-anak yatim ini, mereka akan diberi ganjaran syurga. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam riwayat At-Tirmizi, mafhumnya, barang siapa yang menanggung makan dan minum anak yatim dari orang Islam sampai Allah cukupkan dia, maka Allah mengharuskan ia masuk syurga, kecuali ia melakukan dosa yang tidak terampun. Memenuhi aktiviti petang sebelum tiba waktu berbuka puasa, kami mengisi masa tersebut dengan pelbagai aktiviti kerohanian dan berbentuk kecergasan minda dengan mendekatkan diri anak-anak yatim ini melalui penekanan tentang aspek agama. Untuk membolehkan mereka membuat latihan dalam kumpulan, anak-anak yatim dari Murad Foundation ini dipecahkan pada 4 kumpulan. Ternyata mereka begitu bersemangat untuk menyelesaikan segala tugasan yang diberikan dan berlumba-lumba untuk membuat yang terbaik demi kumpulan mereka. Antara lain diselitkan dalam motivasi daripada alumni MPP UiTM ini, kecintaan terhadap pesuruh Allah Nabi Muhammad SAW dengan penceritaan tentang sirah dan sifat-sifat mulia baginda. Cara ini secara tidak langsung dapat mendidik mereka mengenali dengan lebih mendalam sifat-sifat terpuji yang dimiliki Rasulullah SAW, Rasul junjungan tercinta umat Islam. Jadi kita ada buat perbincangan tentang sifat-sifat Rasul. Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Ada berapa sifat mulia? 4. Saya daripada kumpulan Al-Hidayah Suci akan menyampaikan sifat-sifat Nabi Muhammad iaitu Siddiq. Menyampaikan. Okey. Kalau sebelum menyampaikan, dia kenapa kena ada pengetahuan? Dia kena ada ilmu sebelum menyampaikan. Pertama, kita harus mempunyai sikap bertanggungjawab. Kedua, kalau berjanji, kita mesti tunaikan.
Alhamdulillah, anak-anak yatim dari Murad Foundation ini berupaya mencungkil dan menerangkan dengan lebih jelas mengenai 4 sifat mulia baginda Nabi. Semoga sedetik masa kami bersama anak-anak yatim ini dapat memberi keseronokan kepada mereka dan pengajaran kepada kami. Begitulah aktiviti saya bersama-sama dengan alumni MPP UiTM bersama dengan anak-anak yatim Gedung Lalang Negeri Sembilan sepetang Ramadan sebelum kami berbuka puasa. Terima kasih kerana masih setia bersama Al-Hidayah dalam bulan yang penuh barakah, Ramadan. Saudara, firman Allah dalam surah Al-Mumtahanah ayat 7 yang bermaksud, mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi. Dan Allah Maha Kuasa, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Abdul Halim Din membicarakan kasih sayang Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah. Allah mempertemukan kita di dalam bulan Ramadan yang mulia ini untuk kita mengambil pengajaran dan pengiktibaran daripada kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita. Dan alhamdulillah kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama-sama untuk terus memperjuangkan Islam di bumi Allah Subhanahu wa taala, dalam erti kata menghayati agama Islam untuk sejahtera dunia dan sejahtera akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Quran, sesungguhnya yang dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, Ramadan itu padanya diturunkan Al-Quran, yang di mana Al-Quran itu kata Allah hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu kata Allah memberi petunjuk kepada manusia dan keterangan daripada apa yang dikatakan petunjuk itu yang disebut di dalam Al-Quran, dan juga Al-Quran itu menjadi furqan, pembeza di antara hak dan yang batil. Jadi adik-adik sekalian, bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan keberkatan kerana di antaranya kemuliaan itu diturunkan oleh Allah, yakni Al-Quran, wahyunya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita lihat, yang kita sayang, yang kita kasih Ramadan itu kerana apa adik-adik sekalian? Kenapa tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Ialah kerana Ramadan itu dikatakan penghulu segala bulan. Maka bila katakan Ramadan itu penghulu segala bulan, maka sudah tentulah Allah melebihkan antara yang dikatakan bulan Ramadan itu yang disebutkan oleh Allah tadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Selain daripada Ramadan itu bulan puasa yang yang difardukan oleh Allah ke atas umat Islam, maka yang keduanya bulan Ramadan itu ialah diturunkan Al-Quran padanya. Jadi bila kita namakan tadi ibadat saum, ya, dalam bahasa Arab disebut saum. Orang yang berpuasa yang pertamanya sayangnya di bulan Ramadan itu kerana apa? Kita dapat merasai kekuatan diri kita, sama ada spiritual ataupun dikatakan juga yang dinamakan fizikal. Puasa ini yang pertamanya dia ada kebaikan dari segi fizikal, yang kedua ada kebaikannya dari segi kerohanian spiritual. Allah Subhanahu wa taala meletakkan sesuatu daripada agama itu yang dikatakan agama kebaikan. Kerana apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala semuanya mendatangkan pulangan manfaat kepada diri kita balik. Orang yang berpuasa mentaati perintah Allah, natijahnya apa adik-adik? Ialah kita akan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kaitkan tadi, Al-Quran nak mengeluarkan manusia daripada kejahilan. Jadi bila mana adik-adik sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila kita berada dalam bulan Ramadan, maka sudah tentu gembiranya kerana kita menjadi satu orang yang bersemangat untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan itulah
yang membuatkan orang-orang yang beriman sentiasa merindui Ramadan Karim. Sentiasa menanti dan menunggu-nunggu ahlan ya Ramadan. Dalam bulan Ramadan tadi, Allah meletakkan kebaikan, kemuliaan bila mana orang-orang yang mengamalkan dengan amalan yang soleh. Bila kita membaca Quran, menggantikan sesuatu yang tidak manfaat. Dalam bulan Ramadan ni, jangan kita asyik dengan membaca perkara-perkara ataupun buku-buku yang tidak bermanfaat. Majalah-majalah yang lain, kita jangan, nanti dulu kita ambil Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Ada Al-Quran, kita buka buku-buku ataupun kitab-kitab yang bermanfaat. Kerana apa? Ini nak memenuhi masa yang ada di dalam bulan Ramadan supaya Ramadan ini melatih kita tidak membuang masa. Sebulan Ramadan, Nabi bersama dengan Jibril alaihi salam memperdengarkan bacaannya kepada Jibril, kemudian Jibril semak. Kemudiannya Jibril membaca, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemak. Jadi Nabi di dalam bulan Ramadan tadarrus Al-Quran. Begitu jugalah kita tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jangan kita lalai dan leka di dalam bulan Ramadan dengan perkara-perkara yang lara. Ingat, orang-orang yang berjaya kata Allah di dalam Al-Quran, di antaranya alladzina hum anil lagwi mu'ridun. Yakni mereka menjauhi daripada perkara-perkara yang lara. Kasih sayang Ramadan ini antara kelebihannya, Allah jadikan Ramadan dan malamnya itu selain daripada sembahyang tarawih, di antaranya ialah kita adanya satu malam yang disebut di dalam Al-Quran, Suratul Qadr. Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kita buat amalan pada satu malam yang disebut malam Lailatul Qadar, maka Allah kata lebih baik daripada kamu buat ibadat 83 tahun 4 bulan lebih kurang. Satu malam sahaja, mula daripada terbenam matahari sehinggalah kita terbit fajar. Jangan kita tinggalkan amalan yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni sembahyanglah kamu waktu malam itu hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebajikan, kebaikan hendaklah kamu buat sebanyak-banyaknya untuk rebut pada malam Al-Qadar. Bagaimana pada malam tersebut merahmatinya Allah, memberi keberkatan dan diangkat doa bagi mereka yang berdoa. InsyaAllah mudah-mudahan para adik sekalian, kalau adik-adik sebagai anak yatim, jangan kita resah, jangan kita gelisah, jangan kita rasa terpencil daripada masyarakat dan daripada dunia. Sesungguhnya adik-adik sekalian, kita lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi anak yatim. Ketika mana Rasulullah lahir, bapanya sudah meninggal ketika di dalam kandungan Siti Aminah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umurnya masih berbulan-bulan, masihnya 2, 3, 4 bulan, ketika itu ibunya pula meninggal dunia, yang di mana Rasulullah ketika itu memerlukan sangat kasih sayang daripada seorang umi, daripada seorang ibu. Bila Allah menyebut ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kamu tahu tak siapakah manusia yang mendustakan agama? Lalu Allah menjawab di situnya ialah fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yakni orang-orang yang mengherdik dan tidak berkasih sayang kepada anak-anak yatim. Jadi sebab itu adik-adik sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, hendaklah kita sentiasa memuliakan bulan Ramadan ini, berkasih sayang di antara seseorang dengan seseorang. Dan yang seterusnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyebut tentang Ramadan ini hendaklah melebihkan, yakni amalan sedekah. Kerana apa kita sayang dan kasihnya Ramadan? Kerana Allah tadi nak melipat gandakan satu sunat beri ganjaran pahala yang wajib, dan satu yang wajib Allah gandakan 70 kali ganda. Apa kata Nabi? As-sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Bersedekah itu menjadi suatu amalan yang baik. Seperti mana Nabi kata, umpamanya air yang menyiram api, maka api itu akan padam. InsyaAllah kasih sayang Ramadan itu akan terjalin, dan insyaAllah kita lebih sayang dan rindu untuk menanti kehadiran Ramadan di tahun akan datang insyaAllah. Setelah mana kita selesai daripada berpuasa 30 hari di bulan Ramadan, maka insyaAllah mudah-mudahan Allah memberi kejayaan dan kemenangan kepada kita, dan insyaAllah mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini bertambah-tambahlah amalan dan kebaikan yang kita buat. Mudah-mudahan kita mendapat ganjaran yang sebaik dan diredai serta dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bertemu kembali, saudara yang dihormati. Tidak akan lengkap kehidupan kita sebagai manusia tanpa kasih sayang Allah. Sebagai tanda kasihnya kepada hamba-Nya, Allah telah menganugerahkan bulan Ramadan. Justru sebagai hamba-Nya, hendaklah kita menghargai kasih sayang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabana. Amin. Kami turut berbuka puasa bersama mereka. Keseronokan jelas terpancar di wajah anak-anak kecil ini. Tiada riak kepenatan terlihat walaupun seharian melakukan aktiviti bersama kami. Sememangnya Ramadan menjanjikan keluasan kasih sayang daripada Allah kepada hamba-Nya. Semoga kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad yang bermaksud, berbahagialah orang yang diberi hidayah kepada Islam, manakala kehidupannya sentiasa mencukupi dan berpada. Penyampaian hadiah oleh alumni MPP UiTM mengikut kumpulan masing-masing juga menambahkan lagi kemeriahan suasana saat itu. Semoga sedikit yang diberi tapi ikhlas kerana Allah memberi manfaat kepada semua. Selain daripada itu, kami juga turut menyampaikan duit raya sumbangan Baitumal Negeri Sembilan dan orang perseorangan sebelum menunaikan solat tarawih. Adik Nur Syahidatul. Syahidatul Iqbal dan Syahidatul. Anak yatim memiliki posisi yang istimewa dalam Islam. Allah melalui firman-Nya dalam Al-Quran menyuruh kita untuk memperhatikan anak yatim dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 220 yang bermaksud, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu. Dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا ومجلسنا إنك أنت السميع. Alhamdulillah, Al-Hidayah telah pun sampai ke penghujungnya. Semoga ianya boleh dijadikan sumber rujukan untuk kehidupan yang lebih berkat, insya-Allah. Diharapkan dengan keberkatan Ramadan, ia bolehlah digunakan untuk menggilap kembali hati kita. Dan Ramadan perlulah digunakan sebaik mungkin untuk mendidik kembali diri kita yang selama ini dikongkong oleh hawa nafsu dan juga syaitan. Sekiranya saudara mempunyai sebarang cadangan yang boleh membantu mencambahkan ilmu, bolehlah di-emailkan ke alhidayah@tv3.com.my. Sampai jumpa lagi pada temu janji akan datang, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.